Sungguh pujian yang luar biasa yang dinaikkan oleh para senior-senior kita. 我们的长辈献来很美好的诗歌。 Keagungan salib memberikan sebuah makna yang begitu indah dalam hati kita sebagai orang-orang percaya. 十字架的伟大带来很大的意义在我们的生活中。 Melihat rekan-rekan senior bernyanyi ada harapan ke depan. 看到我们的长辈这么会唱，真的有前途。 Mendorong setiap kita untuk yang masih muda ini untuk terus bertekun di dalam iman sambil kemudian kita memandang kepada salib Kristus. 鼓励了我们年轻一代的人更加的往前走，向着十字架。 Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. 让我们低头祷告。 Kami kembali mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. 神啊，我们在这个时刻想要思念你的话， Kami mohon kiranya Engkau yang menolong setiap kami pribadi lepas pribadi. 求主你帮助我们每一个人， Agar kami bukan hanya mengerti firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. 不只是可以明白你的话语，而且在生活上行出来。 Berkati setiap kami baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. 恳求你祝福我们每一个人，无论是讲的还是Biarlah 翻译的， setiap kami boleh bersama-sama tunduk dan taat kepada kebenaran firman-Mu. 叫我们每一个人都能够顺从你的话语。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara, mari kita melanjutkan perenungan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4. 叫我们探讨约翰福音第4章。 Firman Tuhan pagi hari ini pembacaan kita dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 42. 第4章第1到第42节， Nah, nanti kita akan melihat bagian-bagian daripada firman Tuhan ini. 但我们要看一些经文而已。 Kita akan merenungkan tema Dia mengenalmu seutuhnya. 我们探讨的题目就是他完全的了解你。 Saya mengajak mari kita melihat Injil Yohanes pasal 4 ayat 28 dan 29. 让我们先打开圣经约翰福音第4章第28到第29节。 Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini Injil Yohanes pasal 4 ayat 28 dan 29. 我们先念这两段的经文。 Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" 那妇人就留下水罐子，往城里去，对众人说：“你们来看，有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了。莫非这就是基督吗？” Saudara, dari pembacaan kita, kalau kita melihat bagian ini, 当我们看这一段的经文的时候， di bagian ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, 就是第1章第1节到第3节的时候， kita mendapati sebuah kisah di mana kisah ini terjadi di Samaria. 这个故事是发生在撒玛利亚城。 Dalam ayat yang ketiga, Yohanes mengatakan bahwa Yesus meninggalkan Yudea di sebelah selatan 那么这里告诉我们说，耶稣他离开了犹太， dan dia menuju ke Galilea yang di sebelah utara. 耶稣就往北部加利利去了。 Nah, saudara, menarik sekali di ayat keempat Yohanes mengatakan bahwa dia harus melintasi daerah Samaria. 这里告诉我们说，耶稣要经过撒玛利亚。 Nah, saudara, perjalanan dari Yudea ke Galilea itu bisa ditempuh dengan dua cara. 那么从犹太到加利利去有2个方法， Jalan yang pertama adalah dia melintasi daerah Samaria, 第一个就是经过撒玛利亚， itu jalur tercepat, 那是最快的， tapi seringkali dihindari oleh orang-orang Yahudi. 但是犹太人常常呢避免这一个道 Jalur 路。 yang kedua adalah dia melingkari, saudara ya. 那么第二样的方法就是他要绕道， Nah, saudara, jalur yang kedua ini lebih sering dipilih oleh orang Yahudi 那么犹太人甘愿的选区这第一个方法， karena seperti catatan Yohanes bahwa orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. 因为约翰告诉我们说呢，犹太人不想与撒玛利亚人交往。 Nah, saudara, menarik sekali ketika Yohanes mengatakan Yesus harus melintasi daerah Samaria. 所以当他说耶稣要经过撒玛利亚的时候， Dan ketika dia sampai di kota Sikar, 耶稣到了一个叫做西迦的地方， maka Yesus kemudian berhenti beristirahat di sana. 那么耶稣在那边就停下来了。 Sementara murid-muridnya pergi ke kota untuk memberi makan. 那么门徒们就去到室内去买一些吃的。 Yesus duduk di sumur di mana kemudian Yakub pernah memberikan itu buat anak-anaknya. 那么耶稣就坐在靠近那个井，就是以前雅各给他儿子的那块 Dan 地。 menariknya Yohanes memberikan catatan bahwa hari itu kira-kira pukul 12 siang.
那么他写着在大概12点的时刻 di hari yang begitu terik, begitu panas, 是那么酷热的时候 dengan lelah dan kemudian letih, 是那么疲乏的时候， Yesus duduk di tepi sebuah sumur, 耶稣坐在那个井旁， lalu dikatakan datanglah seorang perempuan 那么就来了一个妇女， yang hendak menimba sumur. 她是要来打水的。 Dan kemudian dikatakan oleh Yohanes, Yesus memulai pembicaraan dengan perempuan ini. 那么约翰告诉我们说，耶稣就开始跟她说话了。 Dan Yesus berkata, berilah aku minum. 耶稣说：“请你给我水喝。” Saudara, menarik sekali pemulaan perkataan Yesus, berilah aku minum. 那么我们要来看为什么耶稣说：“请你给我水喝。” Menjadi sebuah awal percakapan dia dengan seorang wanita Samaria. 就是当耶稣跟一个撒玛利亚的妇女的谈话， Menjadi percakapan yang mengubahkan kehidupan perempuan Samaria ini. 这一段谈话呢，完全改变了这个妇女的一生。 Saudara, kalau kita membaca kemudian ayat berikutnya dan kemudian dikontraskan dengan bagian akhir daripada pembacaan kita, 所以当我们继续念下去的时候，又跟最后面的比较的时候， maka perempuan yang berbicara dengan Yesus yang awalnya tidak tertarik dengan Yesus, 我们可以看到起初这个妇女对耶稣的问话根本没有兴趣， seorang perempuan yang tidak tahu juga asal-usul Yesus, 她也不懂耶稣是什么人呢， dan tidak peduli juga dengan apa yang Yesus lakukan. 她也不管耶稣要做什么。 Tapi kalau kita melihat di ayat 29 dan seterusnya, 当你看第28、29节的时候， kita melihat perempuan ini menjadi seorang yang diubahkan pandangannya. 你就可以看到了这个妇女的观点完全的改变了， Menjadi seorang yang percaya kepada Yesus. 她成为一个完全相信耶稣的人。 Bukan cuma percaya, tetapi kemudian dia menjadi alat memberitakan kasih karunia 他 Tuhan. 不只是相信，他还成为传道的一个方法，一个人。 Dan di akhir daripada kisah percakapan ini, 在这个谈话的结束的时候， dikatakan bahwa Yesus kemudian didatangi oleh banyak orang Samaria. 那么最后的时候呢，很多撒玛利亚人就来到了耶稣跟前， Dan bahkan orang banyak itu meminta Yesus untuk tinggal lebih lama. 而且他们恳求耶稣住下来了。 Dan Yohanes mencatat bahwa semakin banyak orang yang percaya dengan firman yang disampaikan oleh Yesus. 所以约翰告诉我们说呢，更多的人呢信靠相信了耶稣所说的 Kalau 道。 saudara membaca dalam ayat 42, 所以当你看第42节的时候， maka kemudian orang-orang Samaria itu datang kembali kepada perempuan. 这些撒玛利亚人就来到这个妇女的面前。 Mereka berkata, kami tidak lagi percaya berdasarkan perkataan kamu. 我们相信，并不只是按照你所说的了， Tapi kami percaya karena kami sudah melihat dan mendengar Yesus sendiri. 我们相信，就是因为我们亲自听见了，我们知道 Bahwa 了， dia adalah juru selamat. 他就是真正的救世主。 Wow, saudara, suatu percakapan yang luar biasa. 这是很特别的谈话。 Di tepi sumur ada percakapan Yesus dengan seorang perempuan yang mengubahkan kehidupannya. 就是在井旁呢，耶稣跟这个妇女的谈话，一段的谈话就完全改变了人的 Bukan 一 cuma 生， mengubah hidup orang ini, 不只是改变了这一个人的一生， tapi perempuan ini juga dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk mewartakan kabar baik. 而且这个妇女被耶稣使用成为传道的工具。 Saudara, bagaimana ini bisa terjadi? 为什么这样的事情可以发生呢？ Bagaimana Yesus bisa menjangkau dan memenangkan perempuan ini untuk percaya kepada 耶 dia? 稣是如何能够打动他的心，使用他呢？ Bagaimana perubahan yang luar biasa ini terjadi? 怎么样发生呢？这一个完全的改变呢？ Saudara, hari ini kita akan merenungkan 那 bersama-sama. 么今天我们要继续的 Saudara, kalau 分享 kita 探讨。 kalau kita membaca bagian ini, 当我们谈论这一段的时候， setidaknya ada 3 hal yang memungkinkan bahwa wanita ini tidak akan menyukai berbicara dengan Yesus. 其实有3样的事情呢，使这个妇人呢不喜欢耶稣所说的话。 Saudara, yang pertama kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9, 当我们看第9节的时候， perempuan ini berespon terhadap pertanyaan Yesus, beri aku minum. 这个妇女反应耶稣的话说：“请你给我水喝。” Perempuan ini berkata, bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi meminta minum daripadaku seorang perempuan Samaria? 这个妇女就这样的反驳耶稣说：“你这是犹太人，为什么向我一个撒玛利亚的妇人要水喝呢？” Dan Yohanes memberikan penekanan di sana karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. 就是因为犹太人和撒玛利亚人他们从来不交往的。 Saudara, sekali lagi wanita ini tidak pernah tertarik kepada Yesus. 这个妇人对耶稣完全的没有兴趣。
Karena dia tahu dari pakaian Yesus ini orang Yahudi. 他看到耶稣所穿着的，他知道这是犹太人。 Dan mungkin saja saudara nada wanita ini tidak begitu datar. 那可能这妇人的话语没有那么的平， Mungkin saja nada kalimat yang diucapkan adalah nada yang penuh dengan sarkas. 可能他也是他的话语可能也比较刻薄。 Kamu tahu secara ras kita ini berbeda. 你知道我们的种类是不一样的， Masa kamu minta minum sama saya? 你为何向我要求水喝呢？ Saudara, ketegangan antara orang Samaria dengan orang Yahudi ini terjadi begitu lama. 他们犹太人和撒玛利亚人之间的这个分歧是很久以前的事情了。 Dan bahkan kebencian antara orang Yahudi dengan orang Samaria itu sudah terkenal dari sejak dunia kuno, saudara. 从以前很久以前，他们就有这样的一个怨恨了。 Setidaknya 700 tahun sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi, 就是在耶稣基督未来之前700多年前， bangsa Asyur datang, saudara, menyerang kerajaan wilayah utara, yakni Samaria. 那么亚述人他们攻打撒玛利亚城的时候， Nah, pada waktu kemudian bangsa Asyur memenangkan kerajaan utara ini, 当亚述人打赢了这个仗， maka anak-anak muda di sana yang masih bagus fisiknya, yang kemungkinan besar punya potensi untuk memberontak, 那时候的年轻人有可能有力量可以反抗的， maka mereka diangkut semua, saudara. 全部被他们带走。 Yang disisakan di kota Samaria adalah orang-orang yang sudah papa, yang lemah, dan bahkan mungkin anak-anak. 那么剩下来在撒玛利亚城呢，都是那些软弱的妇人 Dengan maksud supaya mereka tidak memberontak kepada bangsa Asyur. 使他们不能够再反对亚述人。 Nah, sebagai gantinya, saudara, kemudian bangsa Asyur mendatangkan orang-orang dari bangsa lain, ditempatkan di kota Samaria. 那么亚述人又把别个种族带进了这个撒玛利亚城。 Sehingga pada waktu itu, saudara, terjadi percampuran antara orang Yahudi yang tinggal di Samaria dengan orang-orang buangan yang ditinggal di sana. 那么在那边，他们就有了这个不同的种族住在犹太人当中。 Jadi ras mereka tercampur, bahkan latar belakang agama juga tercampur di sana. 而且他们的种类呢就混在一起了，然后宗教信仰方面也是很混杂了。 Maka kalau kita membaca dalam kitab 2 Raja-Raja, kita di sana diberitahu bahwa orang-orang Samaria ini takut kepada Tuhan. 所以当我们读到列王记下的时候，我们知道撒玛利亚人对神很敬畏， Tetapi mereka juga menyembah kepada dewa-dewa mereka. 可是他们还拜他们自己的神，他们的偶 Kepada 像 dewa-dewa yang mereka anut daripada cara bangsa di mana mereka pernah ada. 就是那些其他种类教导他们的这些敬拜的方法。 Dan sebenarnya bagi orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, 对于但是住在耶路撒冷城的犹太人来说， mereka memandang bahwa hal ini nggak benar. 他们知道这样的做法是不对的。 Saudara-saudara kita di Samaria adalah orang-orang yang tidak lagi hidup secara hukum Tuhan. 那么撒玛利亚城的人，他们不再按照神的律例去行去活 Maka 着了， mereka memandang rendah orang-orang yang ada di Samaria. 所以他们就看扁了、轻视这些撒玛利亚人了。 Saudara bisa bayangkan 700 tahun sudah terjadi kebencian, ketegangan antara Yahudi dengan Samaria. 我们可以想想，他们撒玛利亚人和犹太人之间的那些怨恨分歧，就已经进行了700多年。 Dan kebencian yang diturunkan dari generasi ke generasi. 而且这些怨恨从一代传一代的接下去。 Dikasih tahu, lu jangan main-main sama orang itu. 他们告诉他们的下一代说， Jangan 不可以跟他们来往， Jangan pernah ngobrol sama orang suku itu. 不要跟那些种族谈话， Berbisnis pun tidak boleh. 做生意也不可以。 Kalau ketemu, kalau boleh kita buang muka. 如果遇到了，我们就不理睬他们 Nah,。saudara bisa bayangkan ketegangan ras yang terjadi di sini. 所以我们看到了他们种族的那些不和平。 Saudara, itu sebabnya, saudara, waktu Tuhan Yesus bilang, beri aku minum. 所以当耶稣说给我水喝的时候， Saudara, perempuan ini langsung berespon, masa kamu minta minum sama saya? 这妇女觉得奇怪，为何你向我要水喝呢？ Ingat loh, ras kita berbeda loh. 我们是不同种类的，不同种族， Kita punya musuh, kita ini musuh bebuyutan loh. 我们是敌对的。 Jangan pernah berkomunikasi sama saya. 不要向我说话吧， Nah, saudara, ini problem pertama. 这是第一个问题。 Problem yang kedua yang kita lihat adalah, saudara, 第二个问题呢， di dalam percakapan antara perempuan Samaria dengan Yesus, 当这个妇女和这个耶稣的谈话， perempuan Samaria ini memiliki pengetahuan tentang agamanya. 这个妇人对她自己的这个宗教，她明白，
Maka oleh karena itu kita melihat di dalam ayat yang ke-20 perempuan itu mengatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. 这个妇人在20节说呢，我们的祖宗在这山上礼拜。 Tetapi kamu mengatakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. 可是你却说呢，应当礼拜的地方是在耶路撒冷。 Saudara, sekali lagi perempuan ini bukan perempuan yang tidak beragama. 这妇人并不是一个没有宗教信仰的妇 Dia 人， beragama. 她是有宗教 Dia 信仰 punya 的， tradisi keagamaan. 她有她自己的这一些信仰。 Bahkan di dalam ayat 25 menunjukkan bahwa dia juga punya pengetahuan tentang kebenaran. 所以第25节也告诉我们说，她也知道事实。 Maka dia berani berkata, aku tahu bahwa Mesias akan datang. 她说：“我知道弥赛亚是要来的， Dan dia akan membereskan semua permasalahan di dalam dunia ini. 他来的时候必将一切的事情完全解决。” Tetapi saudara, lagi-lagi apa yang dia lakukan, kepercayaan yang dia miliki, tidak kemudian menolong dia untuk mengenal Allah dengan benar. 可是他所拥有的信仰并不能够帮助他去了解真的神了。 Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kamu menyembah yang tidak kamu kenal. 所以耶稣说：“你敬拜你不懂不认识的， Kami menyembah apa yang kami kenal. 我们敬拜我们所认识的， Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 因为救恩是从犹太人而来的。 Saudara, sekalipun dia memiliki tradisi religius, 虽然这个妇人有着传统性的信仰， sekalipun dia memiliki pengetahuan tentang kebenaran, 虽然他对真理有一些的小知识， dia melakukan tradisi-tradisi keagamawian, 他所说的一些是传统性的宗教方式的， tetapi semuanya itu dia lakukan tanpa pemaknaan yang sungguh dan mengalami kehidupan di 但 dalamnya. 是他所行的这一切，其实在生活的本意上是没有意义。 Agama hanya menjadi label identitas dirinya, 宗教只是成为他的一个象征性而已， tetapi tidak pernah menuntun dia kepada kebenaran yang sesungguhnya. 最主要的是要带到最真诚的这个意义的。 Itu sebabnya saudara, dia tidak mengenal bahasa kasih karunia. 所以他不懂什么叫做爱的这个意思。 Bagi dia untuk mencapai dan memiliki kehidupan yang baik, kepuasan sejati adalah saya harus berusaha, berjuang di dalam hidup agamawi saya. 对于妇人来说呢，我只要做我最好的，我就努力去进行就好了。 Maka ketika saya berjuang sungguh-sungguh untuk mempertahankan tradisi agamawi saya, 当我真正的去进行，去拥有我的传统的这些宗教的时候， saya mendapatkan kepuasan. 我就得到了我的满足。 Itu sebabnya ketika Yesus berkata tentang kasih karunia, 所以耶稣说的恩典， maka ini menjadi sebuah bahasa atau kata yang asing di telinga perempuan 对 ini. 这个妇人来说呢，她听不懂的什么是恩典， Dia tidak mengenal itu. 她不懂， Itu sebabnya dia tidak pernah meminta kepada Tuhan untuk memberikan kasih karunia itu 因为 kepada 她从来没有跟神要求过恩典。 Dan problem yang ketiga yang kita dapati adalah, saudara, 第三个的问题， saudara, perempuan ini punya masa lalu yang berat. 这个妇人的以前的过去的是很不好的。 Saudara, mari kita pikirkan tentang kesedihan yang luar biasa yang terjadi dalam hidup perempuan ini. 我们看这妇人以前的生活， Di dalam percakapannya Yesus berkata, panggil suamimu. 耶稣跟她说呢，叫你的丈夫来。 Lalu perempuan ini berkata, aku tidak mempunyai suami. 那妇人就说我没有丈夫。 Dan Yesus berkata, tepat katamu. 耶稣说你说的很对， Benar kamu tidak punya suami. 你没有丈夫， Sebab kamu sudah punya 5 suami. 因为你曾经有过5个丈夫， Dan yang ada sekarang bukanlah suamimu. 而且现在的并不是真正你的丈夫。 Dalam hal ini kamu berkata benar. 他说这是你说的对。 Saudara, coba lihat sejarah kehidupan perempuan ini. 我们看这个妇人的过去她的历史吧。 Perjalanan kisah hidupnya adalah sebuah kisah hubungan yang rusak. 她以前的经历呢，是一些完全毁 Dia 坏了的。 membayangkan mendapatkan kebahagiaan dengan menikah. 她以为她重婚呢，再一次的，她就能够得到了快乐。 Tapi setelah 5 kali menikah, dia pun tidak mendapatkan kebahagiaan. 其实她在结婚的时候，她 Dia 就没有 kecewa. 得到了那些快乐，她失望了。 Saudara, laki-laki yang terakhir yang tinggal dengan dia pun tidak mau menikahi dia. 而且她最后的这个男子也不想跟她结婚。 Saudara, di dalam tradisi masyarakat manapun memiliki 5 suami adalah hal yang tidak biasa, bukan? 其实，在每一个种类里面呢，5个丈夫是 Apalagi pada masa itu. 这个很可耻的事情。 Itu sebabnya, saudara, pada waktu perempuan ini kemudian pergi ke kota menyampaikan
apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dia, 所以当这个妇人呢回到那个市中心，向他们诉说耶稣所关于他以前的事情的时候， maka orang-orang satu kota itu tertarik, saudara. 所以整个城市里面的人呢都觉得很有兴趣了。 Dan saya pikir, saudara, perempuan ini mungkin di dalam benaknya berpikir demikian. 可能这个妇人在她的思想里面这么想： Mengapa ya Tuhan tertarik sama saya? 为什么神呢对我有这个兴趣呢？ Bukankah kisah hidup saya adalah kisah yang menyedihkan? 难道我以前的生活，我以前的一切都很痛苦的事情吗？ Sebuah kisah yang sangat amat memalukan. 是很可取的事情吗？ Sebuah kisah yang bahkan saya tidak mau menyampaikan kepada siapapun. 是我从来不想跟人家说的， Tidak ada yang bisa dibanggakan. 没有一样是可以受到称赞的。 Tetapi kenapa Tuhan tertarik kepada 可 saya? 是为什么神呢对我反而有兴趣呢？ Nah, saudara, 3 penghalang ini, 这3个拦阻啊， 3 problem ini kemudian diterobos oleh Yesus. 那么耶稣就直接的突破了这3个问题。 Saudara, Tuhan Yesus menunjukkan kelembutannya dan membimbing wanita ini untuk mengenal Dia. 耶稣基督的那些慈爱就能够引导了这个妇人。 Kalau kita membaca lebih lanjut, 我们继续念的时候， maka setidaknya ada 3 hal yang Tuhan Yesus berikan kepada perempuan ini. 那么耶稣给了这个妇人3样的事情。 Saudara, yang pertama, Tuhan Yesus memberikan dia pengharapan. 第一，耶稣给了他希望。 Saudara, Tuhan Yesus berkata, barang siapa meminum air yang kuberikan kepadanya, 耶稣说呢，无论是谁喝了我给予的水， ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. 他永远不再渴了。 Saudara, perhatikan ketika Yesus mulai berbicara dengan perempuan ini. 当耶稣跟这个妇人谈话的时候， Tuhan Yesus tidak memulai dengan dosa-dosa yang dia lakukan. 耶稣并没有指责他所犯的罪恶， Tetapi Tuhan Yesus memulai percakapan dengan wanita ini tentang rasa haus. 当耶稣开始跟他谈论就是渴的事情。 Di tengah hari bolong ketika perempuan itu datang, 在这个日头当中，这个妇人来的时候， Tuhan Yesus berkata, tolong berikan aku minum. 耶稣就说：“请你给我水喝。” Ada rasa haus dahaga yang dialami oleh manusia di dalam hidup ini. 在这个生活上，人会觉得口渴， Saudara, wajar karena tubuh kita sebagian besar berisi adalah air, 因 saudara. 为我们的身体大部分是水， Maka kita bisa tahan tidak makan beberapa hari, tapi kita tidak bisa tahan tidak minum. 我们可以不吃东西好几天，可不能不喝水啊。 Dan kehausan tubuh jasmani ini mewakili akan kehausan tubuh jiwa kita. 那么我们身体里面需要水，也表示着我们的心灵也是需要的。 Di dalam jiwa manusia ada rasa kehausan yang ingin dipuaskan. 我们的心灵里面也是有一些口渴的事情是需要被满足 Kita 的。 berusaha berjuang mencari sesuatu untuk memuaskan dahaga itu. 我们一直在寻找要解决这个心灵上的解渴。 Kita berusaha memenuhinya dengan berbagai macam kesenangan. 我们用不同的这一些享受啦来应对。 Kita berusaha memenuhinya dengan berbagai macam hal-hal tambahan-tambahan di luar kita untuk memuaskan jiwa kita. 我们为了要满足我们的心灵，我们一切的在增加，一些不断的在增加。 Tapi tetap kita sadari bahwa ada kekosongan di dalam hati kita itu. 但是最后我们知道，在我们心灵里面呢是空虚的， Satu kekosongan yang tidak pernah bisa dipuaskan oleh apapun di dalam dunia ini. 是永远在世上没有一样东西可以满足的。 Itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan kepada kamu mata air yang memuaskan jiwa kamu yang haus. 所以耶稣就说呢，只有我能够给你一个泉源，能够满足你所需要的。 Ada kekosongan di dalam hatimu. 在你的心灵里面有空虚， Dan kalau kamu mau datang kepadaku, percaya kepadaku, kamu menerima air hidup itu. 只要你来到了跟前，相信我所说的话，接受这一份泉源。 Saudara, perhatikan bahwa Yesus mendekati perempuan ini dengan cara yang berbeda. 你看到耶稣对待这个妇人的方法是不一样的。 Dia tahu kehausan jiwa wanita ini. 他知道这妇人心灵里面的口渴， Maka dia mendekati wanita ini dengan cara memperlihatkan sebuah kehausan kedahagaan akan diri. 所以他把他这个妇人里面的心灵里面的口渴，把它解释出来给他 Dan 认 setiap 识。 tokoh-tokoh di dalam Alkitab, 所以我们看到圣经里面的这一些大人物， di mana Tuhan Yesus datang mencari mereka,
耶稣来到他们当中寻找他们， Tuhan Yesus menggunakan cara-cara yang berbeda yang tidak pernah sama. 耶稣用不同的方法来带领他们出来。 Begitu pula dengan saudara dan saya, bukan? 对于你和我，耶稣也是一样的带领我们。 Tuhan Yesus menjumpai kita bukan dengan cara yang sama dengan orang lain. 耶稣遇到我们的时候，也用不同的方法来 Ada 带领我 saudara 们。 yang kemudian percaya kepada Yesus ketika saudara mendengar lagu-lagu gereja di tetangga saudara. 当你听到呢这个教堂里面的一些歌的时候， Ada saudara yang menjadi percaya kepada Yesus ketika kemudian ada teman saudara datang memperkenalkan tentang Yesus. 有的人听到了这个诗歌，他就相信了，有人来邀约他去教会。 Ada juga saudara-saudara yang kemudian percaya kepada Yesus karena saudara sering lewat depan gereja, penasaran dan hari Minggu masuk ke dalam 有的 gereja. 人因着经常经过教堂，他们就好奇心就进来看了。 Saudara, Tuhan mendatangi kita dengan cara yang berbeda. 神用不同的方法来接近我们， Tetapi kemudian Tuhan memberikan sebuah pengharapan 但是神给了一个希望， bahwa hidup kita akan dipuaskan oleh Dia. 就是我们的生活因着他可以得着满足， Kekosongan hati kita akan dipenuhi oleh Dia. 心灵上的空隙呢，可以因着神而得着满足。 Sedangkan kemudian kita datang kepadanya mengakui akan segala kepapaan dan ketidakberdayaan kita. 我们来到神的跟前，我们向神诉说我们的无能，我们的需要。 Maka Allah memberikan kepuasan, pengampunan bagi setiap 那 kita. 么神就给了我们赦免，也给了我们满足。 Saudara, perubahan dimulai dengan harapan. 那么改变是从有希望开始的。 Ada harapan yang diberikan Tuhan kepada perempuan ini. 那么耶稣就给了这个妇人一个希望， Ya, hidupnya akan berubah, tidak lagi sama. 就是她的生活会改变。 Kalau sepanjang hidupnya dia mencari kepuasan bagi jiwanya, 如果她一路来的生活是寻找个人的满足， berjumpa dengan air hidup itu, 那她遇到了活水， dia akan puas dan bahkan memancarkan terus di dalam kehidupan. 那她就会得着满足，而且在生命里面就能够显现出来， Karena Tuhan mengenal dia. 因为主认识她。 Hal yang kedua, saudara, 第二样， Tuhan bukan hanya memberikan pengharapan, tapi Tuhan menerima dia apa adanya. 主不只是给予她了希望，而且完全的接受了她。 Maka ketika Tuhan bertanya tentang suaminya, 当耶稣问她的丈夫的时候， saudara, dia berkata dengan jujur bahwa dia nggak punya suami. 她诚实的说她没有丈夫。 Dia menyadari bahwa di dalam dirinya ada sebuah kisah yang tidak bisa dia ceritakan. 她知道她的生活里面有一个故事是不能够告诉人的。 Hidup sebagai suami istri dengan seorang yang bukan suami yang sah adalah sesuatu hal yang memalukan, bukan? 她跟别的男人活在一起，并不是她的丈夫，这是很可耻的事情。 Dan inilah yang dialami oleh perempuan ini. 她这个妇女就经历这样的事情。 Itu sebabnya saudara, kalau kita membaca di dalam ayat 19, dia berkata, aku tahu kamu seorang nabi. 所以这个妇人在19节说：“先生，我看出来你是先知。” Tuhan Yesus tidak pernah bilang dia nabi. 耶稣从来没有说他是先知， Tapi perempuan ini langsung menyimpulkan, aku tahu kamu nabi. 但是妇人就这么看出来说你是先知啊？ Saudara, apa artinya? 什么意思呢？ Artinya adalah perempuan ini menyadari bahwa Yesus seorang nabi yang kemudian diberikan pengetahuan oleh Tuhan tentang sesuatu yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain. 那么他认为他是先知，因为他认为神给了耶稣一些别人不懂的事情，耶稣看得懂。 Itu sebabnya saudara, kemudian kita mengingat sebuah kisah raja yang nomor 2 yang terbesar, 那么就有一个关于第二大的王的故事， yaitu Raja Daud. 就是大卫王。 Saudara, Daud berzina dengan Bathsheba. 大卫王和这个别是巴的犯了奸淫。 Saudara, tentu perzinahan itu dilakukan di tempat yang tersembunyi dan tertutup. 当然这些事情发生在没有人知道的一个地方了。 Tetapi kemudian Tuhan mengutus seorang nabi bernama Nathan. 但是耶稣派的这个拿单先知， Nabi itu mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi yang tidak pernah diungkapkan oleh Daud. 那么这个拿单先知把人不知道的这些可恶的事情，把它显明出来给大卫王， Dan Nathan tahu apa yang Daud lakukan. 而且拿单知道大卫所做的一切， Itu sebabnya wanita berpikir, saya tahu kamu nabi. 所以妇人就说：“我知道你应当是先知， Kamu tahu segalanya tentang saya. 因为你知道关乎我的一切事情啊， Wah, saya perlu hati-hati nih. 我要小心了， Kan udah tahu tentang siapa saya. 因为你知道 Saudara, Yesus bukan hanya nabi.
耶稣不只是先知， tetapi dia adalah Tuhan. 他是神， Dia tahu segala-galanya tentang kita. 他知道我们的一切。 Di hadapannya tidak ada yang tersembunyi, tidak ada rahasia yang bisa kita sembunyikan, bukan? 在主的面前呢，是没有一些东西可以隐藏起来的。 Yesus datang bukan hanya untuk memberitahu kepada kita tentang dosa, 耶稣来并不只是指示给我们看我们的罪， tetapi dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. 他来是要拯救我们脱离这个罪恶。 Tuhan Yesus menyadarkan perempuan ini bahwa ada hal-hal di dalam hidup yang tidak beres, tidak benar. 耶稣只是这个妇人说，她的生活里面有一些不对的事情， Dan dosa-dosa ini harus dibereskan. 而且她的罪是要把这些罪恶割开来的，要解决的。 Sebabnya perempuan langsung berkata, kami tahu, ya, nenek moyang kami beribadah di gunung ini, tapi engkau mengatakan Yerusalemlah tempat beribadah. 所以这妇人就这么的说：“我们知道我们的祖宗是在这山上礼拜，但是你说应当在耶路撒冷。” Saudara, mungkin kita agak bingung, kenapa perempuan ini tiba-tiba ngomongin ibadah? 我们会觉得很可笑，为什么突然间妇人就说关于敬拜的事情呢？ Ada beberapa komentator yang berpikir bahwa wanita ini sedang mengalihkan pembicaraannya dengan 有的 Yesus. 人说呢，妇人可能是故意的了，把这个话题拿开。 Saudara, saya rasa pembicaraan wanita ini tidak keluar daripada konteks bicara dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. 但其实呢，说来说去，他还是跟着耶稣谈话， Dia tidak sedang mengalihkan pembicaraannya, 他并没有把话题打开， tapi dia mau kemudian menyatakan kira-kira seperti ini, saudara. 他要这样的说： Baik, Tuhan Yesus, 好吧，耶稣， kamu tahu masa lalu saya. 你知道我的过去， Kamu tahu bahwa ada banyak hal yang tidak beres dalam hidup 你知 saya. 道在我的以前呢有很多不对的， Saya mengerti itu semua. 我也知道， Tapi pertanyaannya, bagaimana saya menemukan Tuhan? 但是我应当如何做呢？ Bagaimana saya mengalami pertolongan Tuhan? 我是怎么样可以得着你的帮助呢？ Apakah saya harus mempersembahkan korban di gunung ini? 是不是我应当在这个山上献祭呢？ Atau saya harus datang ke Yerusalem, mempersembahkan korban di sana, baru kemudian saya menemukan Tuhan? 何止是我要到耶路撒冷那边献祭呢，才能够得着遇到神呢？ Di mana saya mencari dia? 那么我去哪里找这位神呢？ Saudara, bukankah ini pertanyaan yang sekali muncul dalam diri kita, bukan? 这样同样的事情，是不是在我们的生活里面也是出 Di 现过？ mana saya bisa menemukan Tuhan? 我在哪里能够找到主啊？ Saudara, ketika kita bertanya, bagaimana kita mencari Tuhan? 当我们问怎么样找到主的时候， Jawabannya adalah Tuhan mencari kita. 答案是神在寻找你， Kita tidak akan pernah bisa mencari Tuhan. 你永远找不到他的， Tetapi Tuhan yang mencari kita. 反而是神寻找我们。 Itu sebabnya Yohanes menulis di dalam ayat keempat. 所以约翰在第4节这么说。 Yesus harus melintasi daerah Samaria. 那么耶稣应当经过了这个撒玛利亚， Artinya Yesus sengaja datang ke kota Samaria. 就是耶稣故意的来到了撒玛利亚城， Sengaja mencari perempuan ini. 他故意来寻找这一位妇人。 Perempuan yang selama ini hidup di dalam dosa. 这一妇人呢，一路以来活在 Perempuan 罪恶 yang 里面， tidak mau diketahui masa lalunya. 她不要人家知道自己，也不要去知道以前的。 Umumnya orang menimba air di pagi hari, bukan? 人家一般上是在早上打水的， Tapi demi menutupi akan masa lalunya yang buruk, perempuan ini menimba air di siang hari. 但这个妇人觉得可耻，她害羞，不愿碰到人，她就在中午最热的时候去打水， Di saat tidak ada orang yang beraktivitas, dia beraktivitas. 就是在没有人在那边工作打水的时候，她在那边工 Tapi 作。 Yesus datang mencari dia. 耶稣来到是寻找他的， Yesus menerima dia apa adanya. 耶稣接受他无条件的。 Dan hal yang sama juga dia lakukan buat saudara dan saya. 同样的事情，神主耶稣也是对我们这么做， Dia mencari kita. 他寻找我们， Dia mencari saudara. 他寻找你啊， Dia mencari saya. 他寻找我。 Maukah kita datang kepadanya? 我们当来到他的面前， Dia mengasihi kita. 他爱我们， Dia ingin mengubah hidup kita. 他要改变我们的生活。 Kita bukan lagi pribadi yang lama, yang dulu hidup di dalam dosa. 我们并不是那以前的旧我活在罪恶里面的， Tapi sebuah orang pribadi yang mengalami kasih karunia Tuhan. 我们是一个新的人，能够得着了主耶稣基督的这 Sehingga 个 kita 恩典。 boleh menjadi pribadi-pribadi yang berharga di mata 我 Tuhan. 们在神的眼前成为
有用有价值的人， yang kemudian kita pergi memberitakan kasih karunia Tuhan kepada orang lain. 而且把神的这个恩典分享给更多的人。 Dan itulah yang Allah kerjakan di dalam diri perempuan ini. 那就是主耶稣在这个妇人的生活里面所行的一切事情。 Dia mengubah wanita ini. 他改变了这个妇人， Dia mencarinya. 他寻找这个人。 Maka Tuhan Yesus berkata, saatnya telah tiba. 所以耶稣说：“时刻已到， Bahwa Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan 那 kebenaran. 么天父寻找那些真正敬拜他，在灵里面敬拜他， Bukan berbicara tentang tempat, 并不是讨论地方， tapi menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. 但是是在灵与这事实里面敬拜神。 Penyembah sejati adalah penyembah yang kemudian menyadari bahwa dia dihidupkan oleh kasih karunia Allah untuk mengenal Allah. 一个真正敬拜主的人呢，他是知道他是得着了神的这个能力的。 Tetapi juga bukan menyembah Allah didasarkan kepada tradisi saja, 他并不是用作这个传统方法来敬拜， tetapi di dalam kebenaran. 他是在真实里面，在神的道里面敬拜。 Nah, saudara, bagaimana dengan kita hari ini? 那么今天我们如何呢？ Ada kita orang-orang yang kemudian sungguh-sungguh mengalami perubahan hidup. 是不是我们的生活真的改变了？ Kita berubah karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. 因着我们认识了主耶稣基督，我们改变了。 Kita tidak lagi orang-orang yang terus mencari kepuasan untuk jiwa kita, 我们不再寻找我们个人的满足， karena kita sudah dipuaskan oleh Yesus. 因为耶稣已经使我们得着了满足。 Tapi pertanyaannya, maukah saudara dan saya memberi hidup kita, diri kita untuk diproses oleh Allah? 但是我的问题是，是不是我们要把我们自己的生命献上给主，让主去创造更有意义的事情吗？ Dia tahu akan keseluruhan hidup kita. 他知道你完全的生活。 Saudara, dalam dunia psikologi dikenal sebuah jendela yang bernama jendela Johari. Di dalam dunia psikologi, saudara, ada jendela Johari. Johari nama orang, saudara, ya. 有一个窗口名叫 Johari。 Nah, saudara, jendela Johari ini dipaparkan untuk agar setiap orang bisa mengenali dan memahami siapa dirinya. 那这个窗口是使我们能够看到我们个人是什么人。 Nah, saudara lihat itu ada 4 kolom. Ada warna biru, hijau, kuning, dan orange. 有4个方格不同的颜色。 Nah, saudara, warna biru itu adalah satu area di mana saya tahu, saudara tahu. 蓝色表示说你知道，我也知道。 Saya tahu saya ganteng, saudara juga tahu saya ganteng. 我知道我英俊，你也知道我英俊。 Yang kedua, saudara, saya tidak tahu, saudara tahu. 第二就是呢，我不知道，但是你知道。 Ya, saya tidak tahu, saudara, kalau kemudian saya punya kebiasaan, misalnya waktu khotbah suka pegang telinga. 比如说，我不知道我的习惯，讲道的时候要摸摸耳朵。 Dalam sekali khotbah 100 kali pegang telinga. 一次讲道就好几百次的摸耳朵了。 Nah, waktu selesai khotbah ibadah, saudara bilang, Musa, jangan pegang telinga lagi. 讲道完之后，你说牧师不要再摸弄耳朵了。 Gak bakal kemana-mana kok itu telinga. Ya. Itu telinga, bukan pangsit. Oke, saudara, yang warna kuning, 这个黄色的， saudara tidak tahu, saya tahu. 你不知道，但是我知道。 Nah, ini adalah hal-hal yang seringkali tidak saya ungkapkan. 这是我们从来不去讨论的。 Ya, saudara cuma lihat di depan, padahal saudara nggak tahu di dalam saya sedang berpikir apa. 你看到我而已，但是你不知道我心里所想的是什么。 Tetapi masalahnya adalah ada yang warna jingga ini, saudara, warna orange. 但是还有这个带红色的， Di mana saya nggak tahu, saudara juga nggak tahu. 你不知道，我也不知道。 Saudara, area ini disebut sebagai area yang paling gelap dalam hidup manusia. 这是人类生活里面黑暗的一面。 Tetapi area yang paling gelap ini seringkali mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. 而且这黑暗的一面常常呢驱使人去做一些他没有想到的， Mungkin itu kepahitan, 可能是苦毒， mungkin itu kemarahan, 可能是怨恨， mungkin itu kegeraman, 可能是那些怨恨， kebencian, 怨恨， kenikmatan kepada satu dosa tertentu. 或者是对罪的这个享受。 Yang saudara dan saya tidak sadari itu menggerogoti hati kita. 我们并不真正的完全了解这样的事情，一直在伤害自己。 Pelan tapi pasti hal ini kemudian akan keluar
迟早呢，这个事情是要显明出来的。 Tapi seseorang masalahnya kita seringkali nggak sadar dan orang lain nggak lihat. 多少时候是别人看不到，我们自己也不了解。 Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan hari ini, 所以当今天我们念圣经的时候， kita bersyukur bahwa Tuhan mengenal kita dalam seluruh area ini. 我们要感谢神呢，他完全知道这四样的东西， Dia tahu apa yang ada di dalam kedalaman hati 他 kita. 知道在我们内心最深处的地方， Dia tahu akan segala kemarahan, kepahitan, kebencian, kegeraman kita yang tidak pernah kita ungkapkan. 他知道我们从来没有向人诉说的我们心里的苦毒、怨恨及一切的愤怒。 Itu sebabnya dia hari ini menawarkan kepada saudara dan saya. 所以今天神呢，给我们呢，带来给我们， saudara dan saya datang kepada air hidup. 就是带领给我们活水， Air yang menyegarkan jiwamu. 是能够使我们的心灵得着解渴， Air yang memuaskan hatimu. 是能够满足我们的心， Dan dari dalamnya akan terpancar terus air. 在我们心里头要不断的涌活出来更多的河水。 Saudara, indah sekali kalau kita punya relasi yang intim dengan Tuhan. 如果我们与神有一个很亲密的关系， Kita tidak perlu memakai topeng. 我们并不需要再戴着假面具 Kita 了。 tampil apa adanya di hadapannya. 我们在神的面前就是这样的坦 Kita 然， bebas mengungkapkan seluruh hati kita kepadanya. 我们能够把自己心里的一切所想说的，把它诉说出来。 Saudara, oleh sebab itu datang kepadanya. 所以来到神的跟前吧。 Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? 到底今天你生活上的挣扎是什么呢？ Datang kepadanya. 来到主的面前吧， Mari kita tundukkan kepala. 让我们低头祷告， Mari kita mengambil waktu tenang sejenak. 让我们先安静一下。 Mari kita datang kepada Tuhan yang Maha Tahu. 让我们来到完全知道的神， Yesus yang mengasihi kita apa adanya. 就是完全无条件爱我们的主耶稣。 Dia tahu engkau sudah berjuang sekian waktu. 他知道你已经这么长时间的在奋斗了， Mungkin engkau ingin dihargai. 可能你想要得到人的认可， Mungkin engkau ingin diterima. 你要被人接受， Dan pengakuan-pengakuan itu seringkali mendorongmu untuk menjadi pribadi yang hanya ingin menyenangkan orang lain. 这一些受人的称赞与承认呢，其实是为了能够帮助，然后得到帮助别人的。 Mungkin ada kepahitan, kemarahan di dalam hatimu. 可能在你心里面有一些的怨恨、苦毒的事情， Masa lalumu yang belum selesai. 让你过去还没有解决的事情， Engkau bergumul dengan dosa-dosa yang selama ini engkau simpan baik-baik. 一些罪恶是你还没有解决的，你把它隐藏在心里头的。 Engkau berusaha mencari jalan untuk keluar tapi engkau tidak menemukan. 你在寻找什么方法可以脱离这些罪恶，可是找不到。 Hari ini Tuhan membuka tangannya kepada engkau dan saya. 今天神把他的手伸向你， Datang kepadanya. 来到他跟前吧。 Akui di hadapannya. 神在你的面前， Dia akan menolongmu dan memberimu 承认他要帮助你， pengharapan dan jalan 他 keluar. 要给你出路，也给你希望。 Silakan saudara boleh berdoa secara pribadi kepada Tuhan. 请你个人向主祷告吧。 Kasihani kami Tuhan. 主啊，求你怜悯我们。 Seringkali kami memakai topeng di dalam hidup kami. 时刻在生活上，我们戴着假面具， Kami berjuang keras untuk menutupi banyak hal. 我们要遮掩许多的事情。 Termasuk ketika kami berelasi dengan Engkau. 这当我们靠近你的时刻， Seolah-olah kami berpikir bahwa Engkau tidak tahu apapun tentang kami. 我们觉得好像你不知道。 Tapi hari ini kami sadar bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu. 但是今天我们明白了，你是完全知道的神。 Tuhan, kami mau jujur terbuka di hadapan-Mu. 我们在你的面前要以诚实。 Tolong kami Tuhan. 主啊，求你帮助我们。 Kalau Engkau mendapati kami
di dalam kemarahan, kepahitan, kegeraman, kebencian. 主啊，当你知道我们里面有苦毒、怨恨这一切愤怒的时候， menikmati dosa-dosa yang kami lakukan. 而且我们在享受着这一切罪的事情， Bahkan Kau mendapati kami yang mungkin hari ini mencoba mencari untuk kepuasan dahaga jiwa kami. 可能你也知道我们在追求一些能够使我们得着解渴的事情。 Tolong kami, bila kami boleh menjumpai Engkau, Sang Air Hidup. 主啊，帮助我们能够遇见你，知道你是活水的泉源， Sehingga hidup kami boleh dipuaskan oleh Engkau. 可叫我们的生命能够得着完全的 Dan 满 juga 足， kami boleh diubahkan untuk hidup seturut dengan apa yang Kau 使我 inginkan. 们能够得着改变，按照你的旨意和我。 Tolong kami Tuhan. 主啊，求你帮助我们， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉耶稣基督的名这样的祷告， Amin. 阿门。